Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, boleh dengar? Waalaikumsalam cikgu. Okey. Baik, kita mula. Okay, hari ini kita mula dengan novel dulu. Baik, okey, kita mula dengan novel. Okey, jadi sekejap. Baik, novel merupakan soalan bahagian B, bahagian pemahaman, tapi soalan 8 . Okey, jadi novel diperuntukkan sebanyak 10 markah. Okey. Okey, ada dua soalan iaitu soalan 1 dan soalan 2. Okey. Untuk soalan 1, baik. Okey, untuk soalan satu tu kamu dah tahulah kan. Soalan satu tu dia memang macam markah untuk macam lembaga tu memang lembaga macam nak bagilah kat kamu. Cikgu kata kat sini macam markah dalam tangan lah, 4 markah tu. Okey. Jadi yang kat sini kalau kamu kena tengok untuk soalan satu tu kena tengok. Bawah dia tu dia dalam kurungan tu berapa markah. Kalau dia tulis 4 markah maksudnya kamu kena cari dalam petikan tu 3 isi. Kena bagi dan kena tulis 3 isi. Okey? Tulis lebih tak ada masalah. Okey? Kena tengok. Kalau dia tulis situ 3 markah maksudnya isi cukup dia 2. Okey? Setakat ni lembaga bagi yang kita tengok contoh-contoh pun percubaan pun semua buat kombinasi 4-3. Maksudnya pada bahagian soalan 1 4 markah, soalan 2 3 markah. Okey, cikgu tak nak bincang yang tu. Okey, cikgu nak tunjuk yang ni. Okey, ni soalan 1 kan? Ni. Okey, cikgu nak ni soalan Terengganu dan soalan Kelantan. Cikgu nak tunjuk contoh jawapan je sebab kita dah bincang dalam kelas soalan Terengganu dan soalan Kelantan. Yang ni soalan Terengganu. Okey, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati. Okey, ini soalan Terengganu. Okey, dan ini soalan Kelantan. Kamu dah jawab juga soalan Kelantan. Soalan Kelantan kata berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa yang dapat dikaitkan dengan masyarakat bertanggungjawab. Okey, kamu dapat tengok tak perbezaan antara soalan 1 dan Terengganu dengan Kelantan tu? Dapat tak beza? Okey, contoh jawapan cikgu kita dah bincang. Okey, cikgu paparkan contoh jawapan dia pada kamu. Okey, ini jawapan Terengganu. Okey, dia kata berdasarkan peristiwa. Dekat tangan kamu pun ada soalan kan, Terengganu dengan Kelantan. Kamu boleh rujuk. Okey, ada dekat kertas soalan tu. Okey, berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan peristiwa yang boleh yang menimbulkan perasaan simpati. Okey, yang ni cikgu dah terangkan, cuma cikgu nak ingatkan lagi sekali. Okey, untuk jawab soalan ini, kamu kena ada 3 perkara. Tengok ni yang jawapan dia. Satu yang warna merah ni. Okey, yang warna merah ini dipanggil pernyataan isi. Kamu tengok dalam pernyataan isi ini,
Ini kamu bagi peristiwa tu, pernyataan isi ni, peristiwa itu secara umum. Tidak ada nama watak ataupun tempat kat sini. Okey, ni dipanggil pernyataan isi. Peristiwa perpisahan antara suami dengan isteri dan anak-anak tersayang. Ini contoh, contoh berdasarkan novel Lieutenant Adnan. Kemudian, perkara kedua, kamu kena nyatakan bagilah contoh peristiwa itu dengan lengkap. Dalam contoh peristiwa itu baru ada nama watak dan apa kejadian yang berlaku. Ada ni, terus masuk. Yang warna hijau ni dah masuk contoh peristiwa. Okay, peristiwa yang berlaku dalam novel itu. Okay. Kemudian, untuk soalan ini kena ada 3 perkara. Kamu kena nyatakan sebab peristiwa itu menimbulkan perasaan simpati dalam kalangan pembaca. Kenapa? Yang ni sebab dia kerana Sophia berasa sedih dan menangis semasa berpisah dengan Adnan di stesen kereta api. Jadi apabila pembaca baca peristiwa ini, jumpa peristiwa ini, pembaca akan rasa simpati. Ini dia punya jawapan. Ini contoh yang kedua. Samalah pernyataan isi. Dalam pernyataan isi ini belum ada nama watak. Ini kita panggil pernyataan isi secara umum. Kemudian baru contoh kejadian, contoh peristiwa yang berlaku dalam novel itu. Apabila nak tulis contoh peristiwa mesti ada nama watak lah. Dan nama watak itu mesti betul. Jangan salah nama watak pula. Salah watak, hilang markah juga. Kejadian yang berlaku kemudian kena huraikan. Peristiwa ini menimbulkan simpati kenapa? Ini cikgu dah bagi tahu kat kamu. Contoh pun cikgu dah bagi. Ini cuma cikgu nak ingatkan lagi sekali. Kita tengok soalan Kelantan. Jawapan soalan Kelantan. Ini contoh untuk jawapan Tirani. Soalan yang sama, soalan Terengganu. Kalau nak pilih Tirani, ini contoh jawapan Tirani. Samalah. Nanti cikgu akan share juga dengan kamu yang ni. Ini contoh untuk soalan Kelantan tadi. Kelantan tadi dia kata berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang boleh dikaitkan dengan masyarakat bertanggungjawab. Jadi kamu terus bagilah peristiwa yang boleh dikaitkan dengan masyarakat yang bertanggungjawab ialah peristiwa masyarakat bertanggungjawab terhadap keluarga. Kena nyata pernyataan umum dia dulu. Masyarakat bertanggungjawab dalam apa? Masyarakat bertanggungjawab mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Masyarakat apa? Kemudian bagi huraian. Bagi contoh huraian. Yang ni tak perlu terangkan sebab tadi tu kebat dia tanya kenapa peristiwa itu menimbulkan simpati. Jadi kamu kena terangkanlah. Yang ni terus bagi isi, pernyataan isi dan contoh. Peristiwa masyarakat yang bertanggungjawab terhadap anak. Contoh. Peristiwa yang masyarakat bertanggungjawab mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Contoh. Lieutenant Adnan dan askar Melayu berjuang bermati-matian mempertahankan tanah air, mempertahankan Bukit Candu daripada serangan Jepun. Itu contoh. Boleh ini novel Tirani. Samalah kalau pilih novel Tirani, bagi macam ni. Ini contoh. Dalam yang merah kita panggil pernyataan isi, yang warna hijau ini contoh peristiwa. Dalam contoh peristiwa ada nama watak, ada peristiwa, ada kejadian yang berlaku. Ni contoh, tengok contoh. Boleh? Ada soalan tak? Kalau cikgu laju sangat bagi tahu sekarang ni cikgu nak bagi soalan. Boleh nampak tak soalan tu? Boleh baca? Hello? Boleh. Hello? Boleh boleh. Ini cikgu ambil yang soalan 1 ni soalan set soalan Johor. Nombor 2 ni set soalan Kedah. Dan yang ketiga ini soalan peperiksaan akhir tahun 3 dan 4 hari tu. Cikgu nak kamu cuba jawab dulu. Kita tengok soalan Johor dahulu. Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa-peristiwa yang membanggakan anda sebagai pembaca.
untuk soalan Johor ni, kita baca dulu soalan Kedah. Soalan Johor, soalan Kedah ni dia sama macam nak jawab soalan Terengganu itu. Mesti ada 3 perkara. 1, penyataan isi. Yang kedua, ada contoh peristiwa yang mana kamu masukkan nama watak dan apa kejadian yang berlaku. Yang berkaitan dengan peristiwa membanggakan. Okey. Kemudian kamu apa peristiwa yang membanggakan kamu itu. Okey. Boleh? Ni macam Kelantan punya. Sorry macam Terengganu pula. Yang soalan Kedah ni nanti jawapan dia macam Terengganu. Okey. Sekarang ni, cikgu bagi contoh. Contoh untuk yang ni. Katalah kamu pilih novel Lieutenant Adnan. Jadi kamu kata, berdasarkan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif bin Talib, peristiwa-peristiwa yang membanggakan saya sebagai pembaca ialah peristiwa keberanian mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Itu peristiwa, penyataan umum. Dalam peristiwa itu, boleh Johor, nanti cikgu share slide ni. Dalam peristiwa itu, dalam penyataan isi itu belum ada nama watak ya, penyataan umum. Jadi dalam bahagian contoh, sebagai contoh, Lieutenant Adnan dan askar Melayu berjuang bermati-matian mempertahankan Bukit Candu daripada serangan Jepun. Walaupun mereka kehabisan peluru, mereka terus terus juga berjuang, terus menentang Jepun sehingga ketitisan darah terakhir. Jadi peristiwa ini membanggakan. Kenapa kamu kata ni? Sorry, cikgu pun terbelit-belit dah menerangkan. Dia kena terangkan. Kenapa peristiwa ini membanggakan kamu? Jadi peristiwa ini membanggakan pembaca kerana boleh menimbulkan apa? Semangat patriotik dalam kalangan bangga sebab ataupun kamu kata membangga, peristiwa ini membanggakan pembaca kerana Lieutenant Adnan dan askar Melayu menunjukkan keberanian ataupun menunjukkan kesungguhan mempertahankan tanah air. Jadi kamu rasa bangga. Kena terangkan. Boleh? Faham? Faham ke? Kecepat sangat cikgu. Ke cikgu belik-belik ni? Faham. Faham. Contoh cikgu bagi novel Tirani. Sama ya. Berdasarkan novel Tirani karya Beb Sabaria, peristiwa yang membanggakan pembaca ialah peristiwa kejayaan dalam bidang perniagaan. Sebagai contoh, Wahida telah berjaya mengembangkan perniagaannya dalam mengembangkan perniagaannya dalam bidang bidang perhotelan, chalet dan perhotelan dengan membeli chalet Iwana-Iwani yang terletak di Cameron Highland tu. Peristiwa ini dapat membanggakan pembaca kerana pembaca rasa kagum lah. Kerana pembaca rasa kagum dengan kegigihan Wahida mengusahakan perniagaan dia bersama dengan keluarga. Melissa tanya, contoh cikgu semangat patriotik dengan semangat patriotisme sama ke? Ya, sama. Ada soalan tak untuk soalan Johor ni? Boleh faham tak? Cikgu terangkan tu. Hello. Kalau faham, cikgu nak cuba jawab. Cuba jawab dulu. Type dekat chat box tu nanti. Cikgu nak jawab soalan Johor dulu. Kamu cari peristiwa. Novel, boleh pilih novel Tirani atau novel Lieutenant Adnan. Buat 2 peristiwa. Cikgu bagi masa. Cuba buat dulu. Kita bincang. Nanti kita akan buat soalan Kedah dan soalan yang ketiga ni. Cikgu, soalan Johor yang mana? Soalan Johor yang dalam set soalan kamu tak ada. Yang set soalan kamu ada Kedah, ada Limbang. Soalan Johor jadi kamu kena tengok kat sini.
Nanti cikgu akan share jugalah soalan Johor tu dengan kamu. Sebab dalam set soalan kamu tak ada. Boleh rujuk yang ni dulu. Okey, boleh cuba jawab. Ada soalan tanya. Okey, ada soalan daripada Anika. Anika kata, ada kawan dari sekolah lain kata, cikgu mereka bagi soalan, kena jawab satu dari novel Form 4, satu dari novel Form 5. Okey, ini sebab cikgu dia nak bagi dia faham ni sebenarnya. Sebab soalan tanya, kalau soalan tanya berdasarkan sebuah novel, kalau dia kata ni berdasarkan sebuah novel. Okey, ni cikgu type, cikgu betulkan semula soalan ni berdasarkan sebuah novel. Macam soalan 3 ni. Soalan Johor pun berdasarkan sebuah novel, berdasarkan sebuah novel sebenarnya. Okey, kalau soalan kata berdasarkan sebuah novel, maksudnya kamu boleh pilih nak jawab novel tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jadi sebab tu cikgu dia bagi dua-dua tu, pilih pilihan jawapan. Tapi sekiranya soalan kata berdasarkan dua buah novel, yang tu kamu kena jawab dua-dua.
Nawab mesti jawab Lieutenant Adnan, mesti jawab Tirani dalam jawapan. Boleh? Jelas, Anika? Okey. Ada yang dah siap? Kalau tak nak type, boleh juga baca je jawapan. Kita kongsi idea dengan kawan-kawan. Dua, Adam. Dua. Cuba satu peristiwa dulu. Okay, kalau satu peristiwa tu maksudnya peringgan pertama. Bagi penyataan umum peristiwa. Kemudian bagi contoh peristiwa. Kemudian kamu terangkan. Macam cikgu bagi tadi. Sebab peristiwa itu membanggakan. Kenapa kamu rasa bangga dengan peristiwa itu? Bila kamu baca tu kamu rasa bangga dengan kejadian itu, peristiwa itu. Zakuan Arif nak cuba. Boleh? Baca jawapan.
Belum ada jawapan? Cikgu dah bagi contoh satu peristiwa tu. Kamu cari satu lagi peristiwa untuk novel Lieutenant Adnan. Cuba jawab untuk tirani juga. Okey, itu contoh ya. Tengok contoh. Okey, ada dah jawapan ni. Okey, Liana tulis peristiwa perjuangan yang memerlukan pengorbanan. Sebagai contoh, okey, Lieutenant Adnan menyatakan bahawa dia tidak akan tunduk. Okey, peristiwa perjuangan yang memerlukan pengorbanan. Macam mana tu? Okey, kita baca dulu. Sebagai contoh, Lieutenant Adnan menyatakan bahawa dia tidak akan tunduk, bukan bertunduk, tunduk kepada musuh dan akan terus berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Peristiwa ini membanggakan pembaca kerana Lieutenant Adnan sanggup berkorban untuk mempertahankan tanah air. Okey, boleh? Kalau nak lebih tepat, peristiwa pengorbanan mempertahankan pengorbanan sanggup berkorban untuk mempertahankan tanah air ataupun peristiwa pengorbanan terhadap tanah air. Macam tu Liana, betul kan peristiwa ini? Bolehlah tu. Okey, boleh. Tu contoh yang cikgu bagi tu contoh. Lebih kurang lah tu. Okey, boleh Liana, nanti betulkan bahasa sikit. Kamu betulkan peristiwa kesanggupan berkorban untuk mempertahankan tanah air. Okay, sebagai contoh, Adnan dan askar Melayu sanggup menyatakan bahawa dia tidak akan tunduk kepada musuh dan terus berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Okay, betul. Lepas tu Lieutenant Adnan sanggup berkorban untuk mempertahankan tanah air. Betul. Okay, ada jawapan lain? Ni boleh ambil ni cadangan isi ni boleh dah ambil. Kalau ni untuk Lieutenant Adnan dah ada 2. Satu lebih kurang yang macam sebenarnya isi cikgu dengan isi Liana tu lebih kurang lah tu. Ni sama isi sebenarnya. Ambil satu lagi. Apa peristiwa yang membanggakan? Nak ambil contoh Pak Saidi ke? Walaupun kena cemuh, kena tentang, kena ni dengan orang kampung, tapi dia masih menghantar anak dia Adnan ke sekolah Inggeris. Tu peristiwa apa tu?
Secara umum. Peristiwa, apa nak kata? Kesanggupan menghantar, menerima cemohan untuk menghantar anak demi memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anak. Sebagai contoh, Pak Saidi, dia tak kisah, dia sanggup dicemoh oleh orang kampung, sanggup dipulau oleh orang kampung. Okey, dia tak peduli, dia tak kisah tentang tu, dia sanggup je. Okey. Biarkan dia hantar juga Adnan, sehinggalah Adnan berjaya mendapat pendidikan di sekolah Inggeris tu. Apa lagi? Jadi membanggakan kenapa? Peristiwa ini membanggakan pembaca kerana seorang bapa pada zaman tu dah nampak dah seorang bapa ni berwawasan, berpandangan jauh, ataupun seorang bapa sanggup menerima cemohan demi memberikan pendidikan kepada anak. Jadi membanggakan pembaca. Okey, cikgu nak tengok satu lagi contoh lain. Selain daripada, sebab contoh Liana dengan contoh cikgu ni lebih kurang, cikgu nak tengok satu lagi sebab nak jadikan dua isi kan. Lepas tu kalau kamu ada idea untuk novel tirani, boleh juga bagi contoh jawapan. Cikgu bagi satu contoh jawapan untuk tirani ni. Okey, Syaza ada tulis, berdasarkan novel tirani karya Bet Sabaria, peristiwa yang membanggakan saya sebagai pembaca ialah ketabahan seorang wanita mengharungi cabaran hidup. Betul? Sebagai contoh, Wahidah tabah dan bersabar selepas diceraikan oleh suaminya Zahid yang kuat cemburu dan panas baran. Okey, betul? Peristiwa ini membanggakan saya kerana sikap Wahidah yang tabah menyebabkan beliau berjaya keluar daripada belenggu kekecewaan dan ditinggalkan oleh suaminya yang menuduhnya curang. Okey, betul. Betul lah tu. Cuma tu satu peristiwa lagi. Okey, betul. Syaza punya betul. Boleh ambil sebagai contoh. Satu lagi yang cikgu bagi contoh, novel tirani tu yang kejayaan dalam bidang perniagaan. Okay, itu membanggakan jugalah pembaca sebab walaupun macam-macam halangan yang ditempuh oleh Wahidah, tapi akhirnya dia berjaya. Okay, mengembangkan perniagaan dia. Dia berjaya membeli chalet Iwana Iwani tu dan akhirnya ditukar yang terletak di Cameron Highland tu dan akhirnya ditukar nama chalet Iwana Iwani itu kepada Ayah Syajinah. Cuba buat ayat itu. Ada dua isi lah tu. Okey, cikgu nak tengok satu lagi isi Satu lagi isi dari Lieutenant Adnan, satu lagi isi daripada Tirani. Okey, sila kongsi dengan kawan-kawan.
Ada jawapan lain? Tak ada orang nak kongsi? Sebab Tirani ni, Lieutenant Adnan ni baru satu ni. Sebab cikgu dengan Liana tu sama. Cikgu nak tengok idea kamu. Satu lagi untuk Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan tu kamu boleh kata juga peristiwa kejayaan Adnan memenangi apa Johan dalam pidato kejayaan dalam pertandingan pidato bahasa Inggeris. Okay, Adnan telah berjaya memenangi menjadi Johan dalam pertandingan pidato bahasa Inggeris di sekolah dia. Jadi itu membanggakan jugalah sebab apa tu? Membanggakan pembaca lah sebab orang Melayu masa tu kan zaman dulu-dulu orang Melayu sudah pandai bahasa Inggeris. Jadi membanggakan. Mana-manalah yang kamu rasa boleh menimbulkan kebanggaan. Cikgu seorang-seorang kan ni bercakap ni, mana jawapannya ni, nak dengar, nak tengok jawapan. Tak ada orang nak bagi jawapan ke? Okey, kalau macam tu cikgu bagi masa, nanti kamu ujung nanti kamu share jawapan. Okey, kita tengok soalan dulu. Okey, soalan untuk okey, kejap Okey, kita tengok soalan Kedah. Allah, cikgu pun slide cikgu hilang ni. Okey, tengok soalan Kedah. Okey, soalan Kedah dia kata pelbagai kisah dan peristiwa yang digarap oleh pengarang dalam sesebuah novel dapat menimbulkan kesan di hati pembaca. Okey, jadi berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua peristiwa dan sebab-sebab peristiwa itu menyentuh perasaan anda. Okey, untuk soalan Kedah ni sebenarnya dia lebih kurang je dengan soalan Terengganu. Cuma soalan Terengganu dia nak peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati pembaca. Menyentuh perasaan dengan menimbulkan simpati itu sama. Jadi jawapan kamu boleh buat lebih kurang sama. Cuma untuk kejap cikgu cari contoh jawapan dia. Okey, mana dah? Cuma untuk contoh ni dekat sini kamu kata peristiwa perpisahan antara suami, isteri dengan isteri dan anak-anak tersayang. Penyataan isi. Contoh pun kamu bagi. Jadi cuma bahagian yang biru ni saja. Yang bahagian kamu terangkan sebab je kamu tukar sikit. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati, kamu tukar kepada peristiwa ini menyentuh perasaan pembaca kerana. Tukar dengan yang ni. Faham? Faham maksud cikgu? Hello? Kau tengah buat novel ni cikgu. Cikgu kacau. Faham ? Jadi buat nota. Untuk soalan Kedah sekejap lepas ni cikgu baca jawapan yang tu ke cikgu kacau kamu tengah buat jawapan ni. Okey? Maaf kalau cikgu kacau kamu mengganggu konsentrasi kamu tengah buat jawapan. Okey, untuk soalan Kedah ni kamu buat nota. Jawapan kamu boleh ambil sama dengan yang Terengganu. Cuma pada bahagian penyataan bawah itu, penyataan sebab yang ketiga tu, kamu tukar menimbulkan simpati kepada menyentuh perasaan. Tukar ambil yang ni. Faham ya? Okey, ada jawapan dari Liana. Okey, peristiwa kebijaksanaan seorang askar dalam mengenal musuh. Okey, boleh. Ini yang kebijaksanaan mengatur strategi ya. Sebagai contoh, Lieutenant Adnan sangat bijak mengenali musuh yang menyamar sebagai sentera Sikh. Peristiwa ini membanggakan pembaca kerana
Adnan berjaya mengenal pasti musuh. Dia rasa bangga lah. Okey, boleh. Boleh Liana. Okey, ada jawapan lain? Ada 2 isi lah tu. Itu idea Liana dah bagi tu. Okey, boleh? Ada yang tengah menaip lagi ke untuk jawapan soalan Johor tu? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan ni ya, soalan yang ketiga. Cuba tengok soalan yang ketiga. Boleh ya? Okey. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan 2 cabaran yang dihadapi oleh watak utama. Okey, kena baca betul-betul novel soalan ini. Dia nak 2 cabaran yang dihadapi oleh watak utama. Okey, kalau kamu pilih novel Lieutenant Adnan, watak utama dia ialah Adnan. Kalau pilih novel Tirani, watak utama Wahidah. Jadi cerita kamu mesti kamu cari cabaran yang berkaitan dengan Adnan ataupun cabaran yang dikaitkan dengan Wahidah. Okey, boleh? Okey, contoh cikgu bagi contoh. Lepas ni kamu buat catatan. Contoh cikgu bagi. Lepas ni cikgu nak tengok jawapan kamu. Okey, contoh Okey, contoh cabaran untuk novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Dia jawapan sama dengan jawapan Johor dan jawapan Terengganu. Mesti ada 3 perkara. 1, penyataan isi secara umum. Yang kedua, mesti ada contoh peristiwa. Okey, yang ada nama watak dan kejadian. Dan yang ketiga, yang kedua, dia ada 2 je ni. Minta maaf cikgu pun terbabah. Okey, ada 2 je lah. Maksudnya dia macam soalan Kelantan. 1 penyataan secara umum, kemudian contoh peristiwa. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, berdasarkan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa, okey, cabaran 2 cabaran yang dihadapi oleh Adnan ataupun Lieutenant Adnan, sebab watak utamanya Adnan. Okey. Pertama iaitu cabaran diperlekeh oleh rakan-rakan. Okey. Cabaran diperlekeh oleh rakan-rakan. Itu penyataan umum. Okey. Sebagai contoh, Adnan telah diperlekeh oleh Nordin. Masa tu Adnan kata dia nak jadi tentera, tapi dia telah diperlekeh oleh Nordin. Adnan telah dituduh sebagai pengkhianat bangsa kerana keluarganya pernah menjadi tali barut kepada Inggeris ketika moyangnya telah menjadi orang buruan Inggeris. Okey. Walau bagaimanapun, Adnan sabar dengan lekehan rakan-rakannya dengan tidak menghiraukan tempelak rakan-rakan sekampungnya itu. Okey, yang kedua, contoh. Kalau nak kait dengan mempertahan tanah air tu pun boleh ambil isi ya. Kamu boleh kait dengan mempertahan tanah air daripada ancaman musuh tu. Okey, contoh dia, cabaran dalam mempertahan tanah air daripada ancaman musuh. Apa cabaran dia? Okey, sebagai contoh, Lieutenant Adnan dan askar Melayu menghadapi cabaran kehabisan peluru. Lepas tu dia ramai tentera dah terkorban. Itu cabaran dia. Okey, kamu terangkanlah apa cabaran-cabarannya. Okey, umum dia cabaran, peristiwa dia cabaran dalam mempertahan tanah air daripada ancaman musuh. Kemudian sebagai dalam contoh peristiwa, kamu bagi apa cabaran dia. Okey, cikgu bagi tadi sebagai contoh, cabaran dia kehabisan peluru, ramai tentera dah meninggal, tinggal berapa orang yang terkorban ya, tinggal berapa orang je. Okey. Selain itu kamu boleh kata cabaran untuk isi seterusnya, cabaran untuk mencapai cita-cita sebagai askar. Apa cabaran dia? Cabaran dia ialah siapa yang ni? Cabaran dia ialah
Mak Milah iaitu ibu dia, Mak Milah atau iaitu ibu kepada Adnan tidak bersetuju. Okey, maksudnya mak dia tak nak anak dia jadi tentera. Mak Milah lebih bangga, lebih suka Adnan bekerja pejabat ataupun menjadi seorang guru. Itu cabaran dia. Okey. Okey. Contoh tirani pula. Kalau nak jawab tirani, contoh tirani. Okey. Satu, cabaran membesarkan anak tanpa suami. Okey, sebagai contoh, Wahidah, mesti sebut nama watak utama tu. Wahidah telah membesarkan Izzati, membesarkan, menyara, menanggung, menyekolahkan anak dia. Izzati seorang diri tanpa Zahid. Kerana Zahid telah menceraikan Wahidah ketika Wahidah masih dalam pantang. Okey. Tapi Wahidah dia tabahlah menghadapi cabaran ini. Kemudian yang kedua, kamu boleh kata cabaran dalam mengembangkan perniagaan. Okay, sebagai contoh, Wahidah dia ada buat pinjaman kan. Sanggup mengambil risiko, membuat pinjaman daripada bank untuk mengembangkan perniagaan dia. Memajukan lagi perniagaan sebab ada masalah keuangan. Itu cabaran dia. Ataupun kamu boleh kata cabaran ejekkan kawan-kawan. Yang mana semasa dia masih di bangku sekolah, dia sering diejek oleh kawan-kawan dia. Dia Wahidah, kena sebut Wahidah, cikgu sebut dia pula. Okey, yang mana Wahidah semasa di alam persekolahan dia sering diejek oleh kawan-kawan dia kerana dia wajah tak cantik lah, kerana hidungnya pesek. Itu cabaran dia. Jadi perkara ini mengganggu emosi Wahidah juga sebab kerana selalu diejek tu sehingga menimbulkan keinginan Wahidah untuk cantik. Dia selalu duk belik-belik belik-belik lama web pasal kecantikan dan sebagainya, sehinggalah dia bagi tahu dekat mak dia kan untuk buat pembedahan plastik, tetapi mak dan ayah dia laranglah, tak setuju sebab pembedahan tu kalau nak buat itu bertentangan dengan hukum Islam lah, tak boleh. Okey. Kemudian kamu boleh kata juga banyak cabaran kalau tirani, cabaran dalam rumah tangga. Yang mana peristiwa dia bergaduh bercerai itulah, Zahid cemburu buta tu sehingga dia diceraikan. Okey, mana-mana peristiwa. Okey, jadi cikgu nak tengok contoh jawapan kamu. Okey, boleh buat Cikgu bagi masa. Cuba buat.
Tak apa, jawab je kalau dah terjawab nombor 2 tu. Tapi jawapan dia sama je macam soalan Terengganu tu lah. Cuma tukar kepada apa peristiwa apa? Menyentuh perasaan. Okey, ada jawapan daripada Zikri. Cabaran menghadapi kemurungan seperti hilang akal. Dia macam ni mana? Zikri, kamu kata cabaran menghadapi kemurungan setelah diceraikan. Macam tu. Sebagai contoh, seperti hilang akal selepas Zahid menceraikan Wahidah tu, ni maksudnya dalam penyataan isi kamu ada watak. Dia kamu kena kata cabaran menghadapi kemurungan. Titik dulu kat situ. Itu maksudnya penyataan isi. Okey, sebagai contoh, Wahidah mengalami kemurungan. Sebut Wahidah dululah sebab kena watak utama kan. Wahidah mengalami kemurungan selepas diceraikan oleh Zahid dengan talak 1. Kerana Zahid enggan menerima ni. Okey, apa cabaran dia? Dia betul lah tu. Cuma tukar ni Wahidah dulu. Betulkan sikit di kamu punya struktur ayat ni. Boleh? Zikri. Zikri? Okey? Okey. Okey, kita tengok Qurratu Ain. Cabaran dalam menempuh masalah rumah tangga. Okey, boleh. Sebagai contoh, Wahidah telah dituduh oleh Zahid yang mengatakan bahawa dia telah mengadakan hubungan sulit dengan lelaki lain hanya kerana sikap ramah mesranya. Walau bagaimanapun, Wahidah tetap sabar dengan tuduhan tersebut dan berasa kecewa. Boleh. Itu cabaran, dah ada tu. Okey. Boleh terima yang ni. Jawapan Qurratu boleh. Okey, ada jawapan lain? Okey, Syaza. Okey. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama ialah cabaran untuk memajukan perniagaannya, betul. Sebagai contoh, Wahidah perlu membuat pinjaman keuangan dengan bank dan menanggung risiko dalam perniagaannya. Okey, betul. Okey, betul. Boleh. Kalau nak terangkan sikit lagi tu, dia beranilah tu. Bolehlah tu. Cabaran mengembangkan perniagaan, sanggup ambil risiko untuk buat pinjaman wang daripada bank. Okey, boleh? Okey, ada soalan tak? Ada soalan berkaitan dengan novel? Okey, kalau tak ada, kamu boleh rujuk tak soalan limbang? Dekat tangan kamu tu ada soalan limbang kan? Ada tak? Ke tak bawa balik? Oh, ada jawapan lagi daripada Khadijah. Khadijah kata berdasarkan novel yang saya kaji, macam ni je Khadijah, senang. Berdasarkan novel Tirani karya Bek Sabariah yang telah saya pelajari, terdapat, boleh Khadijah? Berdasarkan novel Tirani karya Bek Sabariah yang telah saya pelajari, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh Wahidah. Antaranya, watak utama lah, antaranya cabaran membesarkan anaknya tanpa suami. Okey, betul. Okey, sebagai contoh mana? Okey. Wahidah membesarkan anaknya Izzati tanpa dia bukan tanpa bimbingan, tanpa bantuan. Okey, Zahid tak peduli pun, tanpa bantuan suaminya Zahid sebab dah bercerai kan.
Selain itu cabaran yang dihadapi ialah ejekan rakan-rakan. Selain itu, cabaran yang dihadapi ialah ejekan rakan-rakan. Okey, sebagai contoh Wahidah kena buat macam tu. Ini menyebabkan gangguan emosi. Sebagai contoh Wahidah telah diejek oleh rakan-rakannya, menyebabkan gangguan emosi. Betul kan ayat ini Khadijah? Betulkan sikit. Dia bercampur tu pernyataan isi dengan kamu punya contoh tu. Nanti dia tak terima kalau bercampur macam tu. Kena hati-hatilah. Cuma kalau kamu berhenti sampai rakan-rakannya tu, kemudian ini menyebabkan gangguan emosi tu, dia tak nampak peristiwa belum ada lagi tu. Kenapa dia diejek? Kamu kena bagi tahu. Okey. Wahidah telah diejek oleh rakan-rakannya kerana wajah dia tak cantik sebab dia berhidup pesek. Itu cabaran dia. Dia tak cantik, dia dihidup pesek, jadi dia sering diejek oleh kawan dia dan ini telah mengganggu emosi dia lah. Okay, dan apa cabaran dia? Ini cabaran dia semasa dia remaja lah. Okay, betulkan sikit. Okay, Syarul kata, jawapan Syarul. Ini yang kawan-kawan yang tidak menjawab, kamu boleh tengok kat sini ya, contoh-contoh jawapan kawan kamu ini yang cikgu dah bagi komen ni, kamu boleh ambil lah sebagai contoh ya. Okay, untuk jawapan kamu nanti. Okay, mana Syarul punya peristiwa ejekan yang berlaku ketika zaman persekolahan. Sebut perkataan cabaran sebab dia nak cabaran. Lagu siapa pula? Okey, Syarul, cabaran yang dihadapi oleh watak utama ialah cabaran ejekan. Okey, dah ada perkataan cabaran kat sini ya. Ejekan yang berlaku ketika zaman persekolahan, sebagai contoh Wahidah sering diejek oleh rakan-rakannya semasa zaman persekolahannya kerana wajahnya yang dikatakan hodoh. Kalau boleh sebut yang dia berhidung pesek tu sekali, sebab dalam novel sebut hidung pesek itulah sebab menyebabkan dia rasa rendah diri dan sebagainya tu. Okey, so ini menjadi cabaran kepada Wahidah, watak utama kerana seorang wanita yang diejek oleh orang lain sehingga dia berhasrat untuk membuktikan. Kamu bagi huraian juga tak apa, boleh diterima, tak ada masalah. Kalau yang atas ni dia dah jelas dah ni. Dia nak cabaran, contoh peristiwa tu. Okey, boleh. Okey. Okey, ada jawapan lain? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, kamu tengok soalan limbang sekejap. Ada tak bawa balik kertas soalan tu? Soalan limbang. Kertas 2. Okey, soalan novel limbang. Dia nak berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan murid. Soalan kebat juga. Kamu kena bagi sebab. Sesuai dijadikan bahan bacaan murid. Macam mana nak jawab ni? Kita tengok soalan. Ni pun kebat. Kamu kena terangkan sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan bahan bacaan murid.
Okey, kamu kena bagi sebab dululah. Okey. Contoh katalah kamu kata sebab-sebab dia novel itu mempunyai apa? Memaparkan banyak nilai. Okey, lepas tu kamu bagi contohlah apa nilai yang dipaparkan. Ataupun kamu kata novel itu memaparkan banyak pengajaran. Bagi contoh apa pengajaran dia. Ataupun novel itu menimbulkan perasaan bangga ketika membacanya. Apa kebanggaan? Macam jawapan yang tadi itulah. Okey, itu sebagai contoh. Boleh? Faham? Hello? Faham, cikgu. Okey. Okey, kalau faham sekarang itu untuk novel. Kita stop dulu untuk novel. Jadi cikgu nak terangkan berkaitan dengan soalan 4 bahasa Melayu standard. Sebelum kita pergi kepada bahasa Melayu standard tu, ada tak apa-apa soalan berkaitan dengan novel? Kalau ada, tanya dulu. Ada tak? Oh, okey, tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita tengok dulu. Kejap Cikgu, saya ada soalan. okey. Ada soalan, tanya. Kalau dia minta sebab-sebab kat novel tu kan, kita buat dua perenggan ke ataupun satu ayat, satu perenggan je? Tetap 2 isi. Dia kalau untuk novel ni, kamu kena bagi 2 isi kan? Kalau dia minta macam mana pun soalan dia, bagi 2 isi, maksudnya perenggan pertama, isi pertama, isi huraian. Perenggan kedua, isi huraian. Contoh macam sebab ni kan tadi cikgu kata, sebab-sebab dia ialah kerana novel ini memaparkan banyak nilai. Itu isi dia. Sebagai contoh, kamu bagilah nilai apa yang ada dalam novel itu. Sebagai contoh, dalam novel Tirani ni ada nilai ketabahan. Contoh siapa yang tabah dalam tu? Apa peristiwa dia? Huraikan. Lepas tu, selain itu, isi yang kedua. Betul ke itu soalan kamu? Boleh jelas? Cikgu menjawab ke? Jelas. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, cikgu stop present yang ni. Cikgu nak present yang untuk bahasa Melayu standard. Okay, bahasa Melayu standard ni kita bincang sikit. Ini dia punya tips ataupun cara nak jawab ya. Kejap. Boleh nampak tak? Ke cikgu share benda lain? Nampak tak? Nampak. Okey ni dia punya ni. Okey, kamu pernah tengok ni, ini dari yang Puang Ang buat tau. Okey, dia kata ini teknik ataupun panduan untuk menjawab soalan 4 bahasa Melayu standard. Dia kata Puang Ang ni guna teknik ketawa terbahak-bahak. Dia ambil akronim. Ini cikgu kata akronim. Dia ambil K ketawa, T terbahak, B bahak ni, terbahak-bahak. Okey, ni teknik dia, iaitu K itu maksudnya kekal, T itu tukar, B itu buang. KTB. Okey, ada 3 kaedah, ada 3 perkara yang perlu kamu buat untuk bahasa Melayu klasik ni nanti. Soalan 4 bahasa Melayu standard. 1, kamu kena kekal. Yang kedua, tukarkan. Yang ketiga, buang. Gugurkan, buang. Buang maknanya tak perlulah tulis lagi. Okey, apa dia? Okey, yang kekal itu
Ni perkara-perkara yang patut kamu kekalkan, iaitu kata nama khas, iaitu biasa ada nama watak dalam tu kan, ada Ketalasari lah, ada Tun Perak lah, ada Tun Muzaffar lah, Patih Gajah Mada lah. Itu kekalkan. Nama watak, nama tempat, nama apa yang berkaitan dengan nama tu kamu kekalkan. Okey. Kemudian bentuk ayat. Dalam bentuk dialog itu kekalkan. Yang ada tanda petik tu kamu kekalkan. Okey, apa-apa tanda baca kekalkan. Bahasa istana kekalkan. Okey, yang perlu kamu tukar kata pangkal ayat, bahasa klasik, kata kerja yang tiada imbuhan, sebab dia kadang-kadang dia tak gramatis. Jadi kamu kena tukarlah biar jadi gramatik. Kadang-kadang dia perlu menambahkan imbuhan supaya dia jadi gramatis. Okey. Kata tanya atau partikel kah ataupun kata ganti nama, ia, dia. Okey. Okey, kemudian yang perlu digugurkan atau dibuang, biasa dalam bahasa klasik ni pun lah ada macam tu. Okey, dia tak gramatis. Jadi kamu gugurkan perkataan itu ataupun kata ganti nama tunjuk. Yang biasa dia ada hujung-hujung ayat dia itu banyak kali tu. Okey. Okey. Ni ulang banyak kali Okey. Ni contoh. Kekal kata nama khas. Ni contoh nama. Ini kalau dalam petikan 3 4 ini dalam petikan apa? Kepimpinan melalui teladan. Kalau dalam petikan 3 5 ada Tun Perak, ada apa? Seri Amarta, macam-macam nama tu. Kekalkan. Ni Seri Betara Melaka. Ini yes, cikgu rasa tak ada masalah lah kamu kekalkan. Okey. Ni samalah. Ni contoh. Contoh bahasa klasik atas bahasa standard. Okey. Okey, kekal nama khas, watak, tempat. Ni lebih kurang ni sama juga. Yang tadi. Okey. Ni samalah. Kata nama khas. Ni jawapan, ni contoh. Laju sangat ke bagi tahu? Okey. Ni nanti cikgu share slide ni dengan kamu. Kamu boleh buat rujukan untuk ulang kaji juga. Okey, ni contoh. Dialog. Dialog ni Okey, dialog ni dialog. Ni ada petikan ni warna kuning ni. Yang ada tanda petik tu. Hai ibuku, ke mana pergi bapaku, maka tiada aku lihat. Ini dialog dia. Dialognya dalam bahasa klasik tapi kamu kena kekalkan lah. Okey, dia punya tanda petik itu. Dialog dia tu kekalkan. Tapi kamu kena dia punya tanda petik tu kekalkan. Ayatnya tu kamu tukarlah kepada bahasa Melayu moden sebab ni klasik. Okey. Dia punya struktur tu kamu apa? Dialog tu je apa dia kita panggil? Tanda petik tu kamu kekal. Okey. Maksudnya kamu kalau yang ni dalam bentuk dialog, dalam klasik tu dalam bentuk dialog, dalam bahasa Melayu standard pun mesti dalam bentuk dialog. Kamu tak boleh tukar kepada cakap pindah. Okey. Ni contoh kekalkan. Okey, kemudian tanda baca. Ni tanda baca noktah koma semua. Tanda soal tu semua kekalkan. Okey. Nampak ni nampak macam kecil tapi ini kadang-kadang boleh menyebabkan kamu hilang markah. Jadi koma di mana tu kamu ikut je lah. Tanda baca yang ada dalam soalan tu dalam bahasa Melayu standard kamu kekalkan. Ni kekalkan sama je dia punya tu. Okey, jangan ubah atau jangan gugurkan. Ni contoh tanda baca lah. Okey. Kemudian bahasa istana. Bahasa istana patik, titah, tuanku, patik. Patik ni kekalkan. Okey, kekalkan dalam ayat ini. Ini contoh jawapan. Patik, titah, tuanku, patik. Okey. Kemudian yang ini yang tukar. Kata pangkal ayat.
Okey, dalam bahasa Melayu klasik ni akan ada banyak marker. Okey. Kadang kamu tukar ataupun kamu boleh gugurkan. Kalau banyak kamu gugurkan. Kalau banyak sangat. Okey, ni marker boleh tukar kepada kemudian, boleh tukar kepada lalu. Tapi kalau dalam ayat itu marker banyak. Okey, ada marker yang depan-depan tu boleh kamu gugurkan. Okey. Okey, laju sangat ke cikgu ni. Ke cikgu cakap seorang-seorang ni. Ini contoh kata pangkal ayat. Dengan maksud dia sekali. Kalau marker tu kamu boleh tukar kepada kemudian, lalu, seterusnya, selanjutnya. Okey, al-kisah. Depan kan ada al-kisah tersebutlah sebuah negeri. Ni maksudnya tersebutlah kisah tentang sebuah negeri ke, tentang seorang puteri ke. Okey, hatta, setelah, sebermula, pada mulanya, syahadan, selanjutnya. Ni nanti kamu boleh baca, cikgu share. Okey, kemudian bahasa klasik. Manira, manira maksud dia saya, bahasa klasik. Manira. Kalau pakanira, kamu jumpa dalam tu pakanira maksudnya awak. Bahasa Jawa kot. Bahasa Jawa klasik. Okey. Okey, kata kerja yang tiada imbuhan. Okey, contoh pandang, fikir. Maka Ketalisari pun pandang. Okey, tak gramatis kan? Pada Laksmana. Maka ia pun fikir dalam hatinya. Tak gramatis. Jadi kamu perlu tukarlah dengan imbuhan yang sesuai supaya dia lebih gramatis. Contoh. Okey, kemudian Ketalasari terpandang Laksmana, lalu dia pun berfikir. Itu pengimbuhan. Jadi ayat itu dia akan jadi gramatis. Yang atas tak gramatis. Okey. Tengok kata tanya kena ada partikel kah kan. Kalau kata tanya tu di hadapan, kamu letak di hadapan, jadi diikuti dengan partikel kah. Kalau kata tanya duduk belakang, gugurkanlah partikel kah tu. Contoh yang ni ya. Ke manakah? Dia tanya ke mana je dalam bahasa Melayu klasik. Jadi yang ni ke manakah? Ini contoh cikgu bagi ya. Okey. Ni partikel kah lagi. Siapa tuan hamba ini? Okey, jadi jadikan dia gramatis. Siapakah tuan hamba ini? Tuan hamba. Okey. Kata ganti nama diri, ia dan dia. Ni nanti kamu tengok. Okey, partikel. Punlah kata tunjuk itu yang tidak sesuai. Gugurkan. Lah tu gugurkan. Okey. Ni contoh. Dalam ni ada contoh. Contoh ni biasanya soalan negeri Kelantan ke? Negeri Kelantan ke contoh saja ni? Contoh dalam ni. Okey. Ni contoh jawapan. Banyak ni dalam ni. Ada banyak slide ni. Nanti cikgu share lah. Kamu baca ya. Cuma cikgu nak tanya. Ada soalan tak? Kamu berkaitan dengan ni. Ni contoh. Okey. Tu. Okey, maka beberapa anak orang besar-besar ditanyakan oleh Sultan. Tiada juga berkenan pada Seri Naradiraja. Okey, maka yang warna merah tu tukar, maka jadi lalu beberapa anak tu beberapa orang anak pembesar. Okey, beberapa anak orang besar-besar, beberapa orang anak pembesar ditanyakan oleh Sultan. Tidak ada juga tu tidak ada juga yang berkenan oleh, yang berkenan pada, yang berkenan oleh Seri Naradiraja. Okey, maka lagi. Kemudian titah Sultan mahukah Seri Naradiraja akan Tungkudu, anak bendahara Seri Wak Raja, saudara paduka raja. Ni lebih kurang dia dah
Dia dah gramatis ya ni. Jadi kekalkan, ambil maka sembahnya daulat tuanku. Okey. Ini yang berlaku. Tak banyak kan? Sebenarnya tak susah ni. Ikut je cara ni. Kamu boleh tukar. Ni kan ni kalau kamu tukar sekurang-kurangnya kamu boleh ada dah 4-5 markah dalam tangan. Kalau betul-betul gramatis dia ada dia punya ni ya. Isi apa dia? Dia punya isi ni sama. Maksudnya isi kamu tak ubah. Ikut susunan. Ikut susunan dia kamu masih tak ubah, tak tinggal. Lepas tu kamu tukar ayat gramatis, bahasa gramatis boleh dapat 5 hingga 6. Okey? Okey, tak ada masalah sebenarnya. Tak susah bahasa Melayu klasik ni. Okey. Ni contoh-contoh ni nanti cikgu bagi pada kamu lah nanti. Okey, sekarang ni cikgu nak. Okey, ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada? Kalau tak ada, cikgu nak bagi soalan. Okey, cuba kamu rujuk soalan Kedah. Kedah yang ada kat tangan kamu tu. Ke tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu bagi soalan Johor boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Kita buat soalan Johor kejap. Okey, kejap. Okey, tengok soalan Johor. Ini petikan daripada teks 3 kata 5. Burung terbang dipipiskan lada. Okey, cuba guna kaedah tadi. Kekal, gugur, tukar. Yang tak gramatis atau ni tukar. Okey. Okey, kata nama kat situ. Baca dulu, cuba buat.
Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab, Tuan Sidi Arab tu kekal, Sultan Muzaffar Shah kekal. Maka tatkala itu tu kena tukarlah. Kemudian titik. Ikut dia punya susunan urutan urutan isi tu ikut. Jangan tinggal lah, jangan tinggal ayat tu, jangan tinggal. Ikut je kamu buat. Kalau dia ada 6 ayat, 6 ayat. Tanda noktah, tanda koma, ikut. Kemudian telah tuan itu mendengar kabar. Chow Pandan tu nama orang juga. Itu anak Raja Siam. Chow Pandan akan datang ke Melaka. Benua Siam kekalkan. Ada yang cuba jawab dah? Okey, kita bincang boleh tak kita bincang? Kita tengok. Okey, kita tengok ayat demi ayat. Okey. Maka tatkala itu Sidi Arab pun, ada perkataan pun kan? Itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Shah. Jadi yang kita kekalkan sekarang ni tanda yang kamu kena kekalkan Tuan Sidi Arab, Sultan Muzaffar Shah. Okey, yang kamu kena tukar, inilah maka tatkala itu. Tatkala itu tu apa maksud dia tatkala itu? Siapa boleh agak? Tatkala itu. Pada ketika itu? Pada ketika itu. Jadi takkan kamu nak kata lalu pada ketika itu, kemudian pada ketika itu. Jadi maka ni kamu gugurkan. Okey, boleh gugurkan kat sini. Okey, jadi pada ketika itu Tuan Sidi Arab, itu pun kamu gugurkan. Itu pun ada menghadap. Menghadap maksud dia? Dia pergi menghadap lah. Pergi menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Sultan Muzaffar Shah. Habis ayat itu. Okey, tengok ayat yang kedua. Telah tuan itu mendengar kabar Chow Pandang akan datang ke Melaka itu. Berapa banyak itu tu gugurkan. Telah tu maksudnya setelah tuan itu tu siapa? Tuan itu ni ketika nama diri pada siapa ni? Tuan itu merujuk kepada siapa? Tuan Sidi Arab. Betul. Jadi setelah Tuan Sidi Arab mendengar
Kabar ni maksudnya berita, perkabaran ataupun berita. Mendengar, kalau nak kata kabar, kamu buat pengimbuhan lah, perkabaran. Kalau nak tukar, dia kata berita. Kan? Perkabaran atau berita. Apa perkabaran atau beritanya? Chow Pandan akan datang. Dia nak buat apa? Akan ke Melaka. Akan datang ke Melaka. Kat sini sebenarnya dia akan datang ni sebenarnya dia nak menyerang. Okey, Chow Pandang akan menyerang Melaka. Kalau cerita dia sebenarnya dia Chow Pandan akan datang ke Melaka. Koma akan menyerang Melaka. Koma. Okey, maka kat sini maka tukar kepada lalu. Lalu tuan itu tu merujuk kepada Sidi Arab lagi. Okay, lalu Sidi Arab atau dia buat apa? Lalu Sidi Arab berdiri di hadapan baginda. Kekalkanlah baginda ni kata ganti nama diri untuk Sultan Muzaffar Shah. Okey, kemudian dia buat apa? Okey. Lalu dihalakan panahnya itu ke benua Siam. Ni ayat dia dah betul ni. Lalu, maka ni kamu tukar je lah kepada lalu. Lalu dihalakan. Hanya Google lah. Lalu dihalakan. Okey. Cikgu, benua Siam tu tempat ke? Negeri ni benua Siam ni dulu ni Thailand sekarang. Dulu dia panggil Siam. Dia panggil benua Siam. Jadi kekal kan? Kalau saya tukar ke D tak boleh. Ke apa? Ke apa? D. D? Maksudnya panahnya itu di benua Siam. Tak boleh. Kalau kamu kata panah tu di benua Siam, maksudnya dia berada di benua Siam. Sekarang ni dia kat Melaka. Dia kat Melaka, dia hala je panah tu ke sana. Ke benua lah. Tak boleh di lah. Okey. Okey, jadi kemudian sambung lagi. Maka kata Tuan Sidi Arab. Jadi nak kata apa tu dia klasik kat situ. Tuan Sidi Arab berkata. Apa dia kata? Dia berkata sambil menarik panahnya itu. Sambil menarik panahnya. Gugurkan itu tu. Ni itu yang atas ni pun gugur. Lalu dihalakannya panah. Panahnya tu kamu gugur. Panah itu ke benua Siam. Panah tu anak panah dia tu lah. Panah dia. Okey, lalu Tuan Sidi Arab berkata sambil menarik panahnya. Okey. Mati engkau Chow Pandan. Okey, habis. Ni sebenarnya cerita dia. Sidi Arab ni dia datang dari negara Arab. Kan kamu tahu cerita dia kan? Dia kan ada macam kuasa lah. Dia boleh ada kuasa hikmat luar biasa sikit. Jadi dia nak bantu kerajaan Melaka lah masa ni. Sebab apa? Sebab kerajaan Siam nak menyerang Melaka. Dia akan hantar Raja Siam tu dia nak hantar anak dia. Tentera Siam tu dia akan diketuai oleh anak dia yang bernama Chow Pandan. Jadi memandangkan Sidi Arab ni dia mempunyai kebolehan yang luar biasa dan dia ni pandai bijak, dia ada kuasa memanah lah. Jadi dia pun berdiri tu menghadap negara Siam dekat dalam istana. Dia ada dekat dalam istana di negeri Melaka. Jadi dia berdiri menghadap ke benua Siam. Dia tarik panah dia, kemudian dia macam panah lah, dia buat macam gaya panah tu lah, dia panah ke arah Siam tu. Jadi
Chow Pandan yang berada di Siam tu, tiba-tiba je dia rasa sakit dada. Kemudian dia muntah darah, meninggal. Ini cerita dia. Okey, mati engkau Chow Pandan. Betul-betul Chow Pandan meninggal. Jadi tak jadilah Siam menyerang Melaka pada masa itu. Jadi terselamat Melaka daripada serangan Siam. Okey. Ni kalau kamu baca cerita, kamu ingat cerita dia ni, ada banyak kali cubaan Siam nak menyerang Melaka kan, tak jadi kan. Selain daripada tipu helak kebijaksanaan Sidi Arab ni, dia ada dua lagi peristiwa, iaitu kebijaksanaan Tun Perak. Okey, kamu kena ingat semulalah cerita dia. Okey, kemudian ayat yang bawah ni, maka Sultan Muzaffar Shah pun tersenyum. Okey. Jadi Sultan Muzaffar Shah tersenyum. Okey. Maka titah baginda. Lalu baginda bertitah kepada kepada Sidi Arab. Okey. Apa titah dia? Ambil je lah yang ni. Jikalau sungguh mati Chow Pandan, sungguhlah Tuan Keramat. Ini tak berapa. Jikalau Chow Pandan benar-benar mati ataupun benar-benar meninggal dunia. Ini raja katalah, jika benar-benar Chow Pandan itu meninggal dunia ataupun jika Chow Pandan benar-benar meninggal dunia, Tuan sungguh keramat. Maksudnya betul lah Sidi Arab itu keramat. Keramat ni maksudnya dia ada kuasa lah tu. Dia ada kuasa yang luar biasa. Boleh tak? Boleh? Itulah. Jadi kamu ingat ayat demi ayat dia tu, kamu jangan gugurkan mana-mana ayat. Kamu tukar je lah. Tukar-tukar ataupun mana-mana kamu rasa yang patut kamu gugurkan, kamu gugurkan. Yang mana yang tak gramatis tu, kamu jadikan gramatis. Tambah imbuhan dan sebagainya. Okey? Ada soalan tak? Hello? Hello? Tak ada cikgu. Okey, tak ada ya. Kita tengok jawapan cikgu. Tengok jawapan. Ada kawan kamu tulis jawapan ni. Okey, Melissa tulis. Lalu Tuan Sidi Arab pun menghadap Sultan Muzaffar Shah. Setelah mendengar kabar Chow Pandan akan datang ke Melaka, Tuan itu pun dia ni Mel, kalau kamu kata setelah mendapat ni, dia lari sikit cerita dia ni. Dia memang dah dengar kabar ni. Okey. Setelah Tuan Sidi, betul. Setelah mendengar kabar Chow Pandan akan datang ke Melaka, okey, beliau berdiri di hadapan baginda, lalu dihalakan panahnya itu ke benua Siam, ke negara Siam. Tuan Sidi Arab berkata sambil menarik panahnya itu, mati engkau Chow Pandan. Kemudian Sultan Muzaffar Shah tersenyum. Lalu titah baginda terhadap Sidi Arab, Tuan Sidi Arab itu, jikalau Chow Pandan betul-betul kalau lebih gramatis meninggal dunia, yang lebih gramatis lah. Kalau mati tu dia agak kasar lah kan sebenarnya. Okay, Tuan memang orang yang hebat. Dia memang sungguh ada keramat. Betul. Betul tu Mel. Tapi mati tu lebih gramatis meninggal dunia lah kan. Mati tu kita punya bahasa je lah kita cakap. Kalau sopan dia, lebih lembut dia ialah meninggal dunia. Okay. Okey, tak ada soalan, semua okey. Akan datang ke Melaka. Ada tukar ke yang mana akan datang ke Melaka? Maksudnya dia akan datang tu sebenarnya kalau ikut cerita tu, akan datang tu dia akan menyerang tau Adam. Dia nak menyerang Melaka. Baik, okey. Cikgu rasa setakat itu dahulu. Jadi nanti cikgu akan share yang bahasa Melayu standard tadi, dan cikgu akan share slide novel. Nanti cikgu buat jawapan penuh untuk soalan Johor dan soalan cabaran tu. Kemudian cikgu akan share
Okey, satu lagi. Cikgu akan share ada contoh-contoh karangan. Contoh karangan ni berdasarkan soalan-soalan percubaan negeri. Tapi cikgu nak bagi ingatan awal-awal lagi. Ini contoh sahaja. Kamu boleh ambil untuk sebagai cetusan idea lah kepada kamu. Sebab contoh karangan ni dia panjang. Dia lebih daripada 200 untuk bahagian A dan yang bahagian B pun lebih daripada 500. Cuma cikgu akan share sebagai cetusan idea dah. Mungkin kamu boleh ambil cetusan idea isi dia, macam mana dia olah ayat dia. Okey, ikut apa yang cikgu Alias cakap semalam tu. Boleh ya? Jangan terpengaruh dengan